الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف الإمام البوصيري رحمه الله تعالى وقدس سره ونفعنا بعلومه في الدارين. أيحسب الصب أن الحب منكتم، ما بين منسجم منه ومضطرم، لولا الهوى لم ترد دمعا على ضلل، ولا أرقت لذكر الباني والعالم، ولا أعارتك لون عبرة وظنا، ذكر الخيام وذكر ساكن الخيام. Artinya sekali lalu, adakah sengkau oleh orang yang asyik, rindu yang sebenar-benar akan bahawa cinta kasih atau rindunya itu yang dapat sembunyi ia? Adakah sengkau oleh orang yang asyik rindu yang sebenar-benar sengkau akan bahawa cinta kasih itu yang dapat sembunyi ia? Barang yakni kasih yang ialah di antara air mata yang sangat mengalir ia dari kerananya, artinya kerana kasih itu, dan di antara hati yang nyala ia kerana kasih itu. yakni
jangan sengko engkau hai orang yang asyik. Dengan tafsir, dengan takrir yakni itu apa tu? Tengok syarat nota kaki satu ke bawah. Qauluhu yakni jangan sengko engkau. Sedangkan saya kata adakah sengko oleh orang yang asyik rindu yang sebenar akan bahawa cinta kasih yang dapat sembunyi ia, yakni jangan sengko engkau. Dengan takrir ini nak menyatakan bahawa istifham di sini iaitu istifham pada kata ke hamzah lil istifham, bentuknya tanya talabul fahmi. Adakah itu hantarannya itu perkataan dihantarkan atas tanya. Adakah sengkau? Maknanya jangan sengkau. Itu isyarat pada bahawa istifham di sini yakni pada kalam nazim. Pada perkataan nazim Imam Busiri ini istifham di sini dengan makna ingkar. Adakah engkau oleh orang yang asyik akan bahawa cinta kasih yang dapat disembunyi? Jangan sengko. Makna kata tidak boleh sengko begitu. Maknanya ingkar. Dan taubih, mengkeji, mencelakan. Kalau orang petani dekat dengan kalimah Arab panggil taubih, orang petani panggil menjebeh. Sini cakap dah macam tu. Tak lah. Dia golek orang yang bila mencela kat orang itu mulut punya apa? Tadi tu. Tu panggil menjebeh tu. Tu orang kata ni panggil menjebeh dekat dengan lugah Arab. Wabbakha yuwabbihu taubihan. Kalau terjemah mengkeji, mencela kan. Tapi golek orang mengkeji bukan kelimah saja dia kata tu menunjuk tak keji. Mulut dia apa jadi jebeh. Jebeh. Dia kata orang duk jebeh. Apa jebeh? Taubih. Mulut ya? Tak itu? Tu dia taubih. Jadi maknanya perupa tu tanya, adakah sengko? Yang ni jangan sengko begitu. Cerita pula kalau mu sengko begitu, tak kena. Keji mu sengko. Sengkaanmu itu adalah keji. Sengkaanmu itu dicela. Itu mana mengandung istifham itu satunya ingkar, lagi pula taubih. Satu dalam isyarat dalam takrir kata yakni. Yang keduanya nak nyata lagi bahawa dan bahawa pada kalam nazim Imam Al-Busiri rahimahullah ta'ala itu juga ada padanya iltifat. Ini mengikut dalam istilah ilmu al-badi'. Ada berpaling daripada khitab yang muqtada. Zahirnya nak kata atahsabu. Kalau turut muqtada zahir ke atahsabu, adakah engkau suka? Kerana munasabah dengan baik di atas. Fama li'ainaika, dan apabila benar engkau, maka apakah sebab sewaktu yang sabit bagi dua mata engkau? Jadi kalau sebelum ni dia bercakap dengan bentuk khitab, bentuk tuju, tawajjuhul kalam. Apa dia ni? Tuju. Kerana makna mukhatab man tawajjaha ilaihil kalam. Dah saatnya engkau wa ma liqalbika in qulta, semua tu engkau. Bila mari dia bait yang keempat ni ayahsabu. Kalau mengikut muqtada zahir nak kata atahsabu, adakah sengko engkau? Tapi tak paling daripada kata atahsabu kepada kata ayahsabu. Maka dalam mubadak panggil iltifat.
paling perkataan daripada khitab perkataan engkau kepada ghaib dengan bawa mendatangkan fa'il sizuhi. Ayahsabu sabbu, sepatutnya atahsabu. Tu makna kata nak jaga, yakni jangan sengka engkau. Sedangkan dalam anu kata ayahsabu sabbu, adakah sengka oleh orang yang asyik, yakni jangan sengka engkau. Sepatutnya kata atahsabu, adakah sengka engkau hai orang yang asyik. Sepatutnya gitu. Tapi paling daripada cakap tu kepada ghaibah, panggil iltifat. Tu dalam ilmu badi' mubalaghah. Tu jaga takrir situ. Yakni jangan sengka engkau hai yang asyik. Jangan sengka apa? Jangan sengkakan bahawa cinta kasih ataupun rindunya, sungguh pun cinta itu tepat masdar keluarnya di hati. Tidaklah di mulut lidah, tepatnya cinta di hati. Jadi barang di hati ni biasanya kita boleh sembunyikan. Tengok apa kita dah telitah setiap hari. Telitah itu, kosak itu, ini dalam hati. Cuba kita tak cerita kepada orang lain. Mana orang nak tahu litasan kita? Selain daripada ahli kasyah lah. Orang yang Allah Ta'ala beritahu ke dalam laduni, ke dalam dia, beritahukan hati orang tu telitah begitu. Yang daripada ahli kasyah. Dan bukan semua orang sampai ke situ. Maknanya secara umum, kita orang biasa, kita tak dapat tahu barang dalam hati orang lain. Juga orang lain tak dapat tahu barang dalam hati kita. Oleh itu kita adakan ibarat. Ni pada cakap ni ibarat dah hurai ni, untuk ni fahamkan maksud. Tapi kalau kita kelu lidah, tukar ibarat, menggunakan ibarat tak boleh kita kelu lidah, ganti dengan isyarat. Kadang-kadang mau tak? Tak payah kata tak mau, tak payah kata. Mau tak mau? Isyarat hangut, isyarat ganti pada mau. Kemudian barang yang cinta rindu duduk di hati. Kemudian kalau kita tak ibarat, tak isyarat, orang lain tak tahu. Jadi apabila kita cinta, kita sengka-sengka kata boleh sembunyi lah. Duk rindu, duk gila bayang. Salah lah kita ke bang, ya tak? Duk gila bayang dalam hati. Kita kan apa kata apa mu? Dah. Makna cara nak sembunyi lah. Kata ni kita nak susu. Sini cakap ada susu. Cakap ke? Kata ni kata nak sembunyi, nak susu. Tapi bila rindu terlalu kuat, dia zuhir. Zuhir mari di luar. Siapa duduk ngali air mata. Orang tengok ajib. Apa mu keluar air mata? Ada apa? Ada apa? Sekaligus tak apa lagi kita mu ngali air mata pula. Apa mu ada apa? Tak ada apa. Mu nak sembunyi kau, nak susuk kau. Aku tahu. Tahu dengan alamat. Bukan tahu bagai dalam. Jadi itulah buat saya kata, adakah engkau sengka hai orang yang rindu. Zuhir, muqtada zuhir bercakap lagu tu baru muafakat masuk dengan bait di atas. Tapi tak halih cakap adakah sengka oleh orang yang rindu. Dia panggil iltifat. Sebab apa? Kerana barang yang berlaku dengan dia, dengan iltifat ni, oleh adat kebiasaan segala ahli adab. Ahli sastra dalam bercakap dari segi balarah macam tu lah. Tengok dalam nyanyi-nyanyi, dalam lagu-lagu tu. Sekali kata awak, sekali kata kamu, sekalinya engkau, sekalinya ia. Tu. Ada sangat tu. Cuma kita orang ahli nyanyi kadang tak tahu pun balarah apa iltifat panggil. Tapi dia panggil dengan tabi'i dia pergi macam tu. Ini atas adab kebiasaan ahli adab macam itulah.
Apa dia adab? Bayan. Daripada mengubahkan akan perkataan mereka itu segala ahli adab, mengubah daripada satu uslub, satu jalanan ibarat kepada satu uslub yang lain. Tengok dulu, uslub dulu guna dengan khitab. Fama li'ainaika in qulta ukfufa, semua tu amal lil khitab, khatab. Untuk satu uslub berpindah kepada satu uslub yang lain. Apa tu? Nasbah takallum. Kalau kata mendatang dengan dhamir mutakallim dan khitab. Dulu nu khitab engkau nu. Dan ghaibah. Sini mendatang dengan isi zahir. Fa'il ayahsabu. Muqtada zahir nak kata atahsabu. Adakah sangka engkau? Tapi paling tu kata jadi ya. Ayahsabu. Ya tu lil ghaibah. Apa yang dhamir ghaib? Ini panggil iltifat. Ini adab kebiasaan syair ahli adab gitu. Sebab apa tu? Ada nuktahnya. Faedah tukar-tukar tu ada faedah, bukan semata-mata kalau tak ada nuktah, orang tak balaghah, tak masin dari segi bercakap. Bagi bercakap masin ni kita dengar kan, menarik. Kata-kata dia tu, susun kata-kata dia kita dengar, menarik. Begitu ibarat kitab Torah macam tu lah. Kitab-kitab ulama tu. Sebab tu kita nak buat mafhum sekaligus tak boleh. Ini bacanya begini, artinya begini. Kalau baca begini, artinya begitu. Uslub dalam satu ibarat tu. Tak seperti kata uslub majalah baca sekaligus, faham? Maksudnya, mafhumnya itu selapis. Banyak lagi lapisannya. Lipat-lipatan banyak lagi. Apa hikmah tu? Kerana nak tansyid. Nasyata yunasyitu tansyid. Nasyatah. Nak mencerdaskan, nak mencergaskan. Dan nak merajinkan bagi yang mendengar. Yang mana nak akak semangat. Dia kadang-kadang kita orang mendengar ni kalau straight je, cakap yang sama je, jemung. Dia nak tukar selera, kata tak? Tengok kita makan. Walaupun kita minat kari gula ikan 9. Kari ikan 9. Sup belum. Minat. Tapi kalau setiap masa tu rasa jemun juga kan? Nak tukarlah selera. Tu dari segi makan, segi minum pun kita nak tukar juga sekali-sekala tu selera minum, makan. Begitu telinga kita penak. Itu orang panggil balaghah. Itu panggil balaghah. Sebab tu Quran yang masalah masin ni balaghah dia tinggi. Tinggi kita tak perlu dengan kaedah kak. Kadang cakap yang sama, sini morak lain. Kalimah yang sama, sini morak lain. Seperti kalimah syai'. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syai' yang sama. Di ayat lain pula. Wa huwa alim. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Syai' sama syai'. Syai' hak ni apa murah. Kena tahu pula qadir. Ai bi qudratihi. Qudrat ia bertakluk dengan apa? Khas dengan mungkin saja. Ai syai'in yasha'. Syai'in yura. Manakala ilmu yang umum takluknya bi kulli syai'in. Ai syai'in ai amrin. Tak kiralah minal asya'. Dengar. Ni payah Quran. Bahasa dia, balaghah dia. Sebab itulah kita belajar kaedah dia. Supaya kita nak memahami. Selalu kita mari mesti memahami Quran. Belajar kaedah tidak nak memahami. Susah sekali lah. Itulah. Sebab itulah ilmu dia tidak habis-habis. Ini hikmat dia nak apa? Nak tansyid dan nak merajinkan bagi yang mendengar. Dan adalah muqtada zahir, kehendak zahirnya nak cakap gini, bahawa kata ia nazim atahsabu an-nasab masalan.
atahsabu annal hubba munkatimun. Zuhir nak begitu, tapi dak tukar tah jadi yah. Mari dengar dhamir ghaib, ya lil ghaib. Nah, lalu tu mendatangkan dengan fa'il yang zahir, ayahsabus sabbu. Kemudian dikatakan pula tu sabbu. Terjemah ni kata, adakah sengkau oleh orang yang asyik? Ini satu pula ni. Nah, asal mana sab pada luar apa? Tuangkan. Nah, macam kita ambil air dalam botol, jebul, tani panggil tuang dalam cawan, dalam gelas. Tuang tu sab asalnya. Nah, falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba. Sabba yasubbu sabban. Nah, sab aslu sabban. Apa arti? Tuangkan. Nah, sesungguh kami sababnal ma'a, kami telah tuangkan. Tuhan bandingkan air hujan ni macam tuang. Nah, daripada langit Allah menurun ke bumi macam tuang. Dia guna bahasa. Anna sababnal ma'a sabba. Sungguhnya kami telah tuangkan air hujan tu sabban. Awak mengumpul taukid. Memtolak li taukid. Kami tuang, tengok punya lebat sungguh. Nah, sampai banjir. Allah Ta'ala tuang. Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa. Kemudian kami membelahkan, merekahkan bumi yang kering kontang. Bila menuangkan hujan, basah, subur bumi. Merekah tu baik tanam-tanaman. Allah Ta'ala bila kan rezeki. Jadi tepat nak bicaranya sab. Asal perkata tuang. Tapi di sini muraknya orang yang menuangkan air mata. Maka menuang air mata kerana apa? Kerana rindu. Lalu dikatakan, adakah sengkau oleh engkau, hai orang yang rindu? Termajak banyaklah tu. Kerana ilmu banyak lagi lah tu. Nah, bahajak pada kita rajaklah kepada syarah-syarah. Pendek kata di dalam terjemah, nah tu ada isyarat-isyarat kepada kaedah. Untuk kita nak tahu selanjutnya, rajaklah dalam syarah-syarahan bagi dia tu. Yakni jangan sengkau engkau bila engkau khitab, hai orang yang asyik. Nah, orang yang rindu akan bahawasa cinta kasih ataupun rindunya itu sungguh pun ia di dalam hati. Tempat kedudukannya ialah sulit dan sembunyi. Sungguh gitu. Tak boleh nak sembunyikan kerana ada tanda-tanda zahir yang menunjukkan. Nah, itu kata, adakah kau suka boleh sembunyikan? Ya, ni jangan kau suka. Yang dapat sembunyi ia, orang yang asyik tu dapat sembunyi daripada segala manusia. Barang, yakni kasih. Tu ada isyarat pula tu. Ialah di antara air mata yang sangat mengalir ia air mata. Mengalir apa? Dari kerananya. Minhu. Syarat pada min li ta'lil. Min ta'liliyah. Mengalir dari kerananya. Artinya kerana kasih itu. Dan juga wabaina muttarimi. Dan di antara. Itu selit situ nak menyatakan kata wa muttarimi atas pada munsajimin. Dan di antara hati yang nyala. Ittaram ni nyala macam api lah. Nyala. Nah, muttarimi antara hati yang nyala ia. Apa? Kerananya, kerana kasih itu. Jadi syarat pada kata hazfus sani lidilalatil awal. Nah, munsajimin minhu min ajlihi ajlil hub, dan juga wa muttarimi pun ay min ajlihi. Baik. Nota kaki dua turun ke bawah tu
barang. Itu terjemahan mana tu? Terjemahan pada kata annal hubba munkatimu ma baina. Ma apa itu? Katanya terjemah barang, yakni kasih yang ialah. Apa itu? Ini terjemahan serta huraian ni takrir, ini isyarat kepada bahawa ma itu ma isim mausul yang pada mahal nasab. Ma pakai ma isim mausul jumlah barang. Kalau pakai ma tu ma masdariyah, biasa jumlah bahawa dengan makna an. Satu lagi ma nakirah mausufah, jumlah antaranya suatu yang. Tu nak beza di antaranya. Ni syarat pada ma tu isim mausul pada mahal nasab. Tempat dia duduk tu nasab. Sebab apa nasab? Kerana ia badal daripada katanya al-hubba. Kerana al-hubba isim anna. Nah, hukumnya nasab isim anna. Manakala ma isim mausul dengan makna allazi bada pada al-hubba. Sebab tu dia mahal nasab. Tu syarat pada barang. Syarat pada ma isim mausul. Lepas tu yakni masduk bagi ma tak apa. Yakni kasih. Tu masduk ma barang tak apa, kasih. Duduk dia di tempat bada pada hubba. Bilanya ma tu isim mausul naklah kepada silah dia. Dan sadru silahnya, silah bagi mausul tu dhamir yang mahzuf. Takdirnya ayil hubbal ladzi huwa, takdir. Ayil hubbal ladzi huwa, sebab tu dah dalam tafsir dah letak terjemah katakanlah barang yang ialah. Tu takdir ialah tu dia panggil takdir sadru silah. Tu dalam bicara ilmu nahwu. Barang yang ialah, barang tak apa, ini kasih. Yang ialah allazi huwa baina. Ma allazi, bila allazi nak aid dia huwa baina. Barang yang ialah ni kasih yang ialah. Takdirnya ayil hubbal ladzi huwa bain. Begitulah berkata setelah kemudian berkata Syekh Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala, dia kata dan ialah, ini wajah yang lebih zahir. Wajah bawa ma isim mausul jadi bada pada hubba, ini ialah, ini wajah ni yang lebih zahir daripada bahawa dijadikan akan ma itu zaidah. Ada setengah-setengah syarah mengikrarkan ma tu ma zaidah. Maka Syekh Ibrahim setuju ke balik kata bahawa ma isim mausul. Waktu lebih zahir katanya. Dijadikan akan ma itu zaidah dan baina itu zarah bagi katanya zarah yang bertakluk dengan katanya munkatimun. Mana tu? Annal hubba munkatimun baina munsajimi. Jadi kalau bawa ma tu ma zaidah, tidak punya arti lagi lah. Bila ma zaidah pa baina zarah, baina ta'alluq sangkut dengan munkatimun. Dia kata hak ni lebih zahir bawa ke sana. Tu sekadar. Yang ni makna katanya musannaf nazim kita rahimahullah ta'ala, tak kala sangat-sangat dia cinta dan rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu kepada beberapa perkara antara lain syafaat. Kita bila kita ingat kita ni orang salah, takkah kita sangat-sangat ingat kau orang tu ingat supaya nak tolong kita. Bila kita berlaku kesalahan kan, kadang-kadang kita dipitnah kan. Terkadang sungguh berlaku, kadang-kadang dengan tidak sengaja sangat tarikkan hawa nafsu. Katakanlah sebagai contoh,
Jadi ala kulli hal kita ni jatuh dalam kesalahan. Sama ada dipitnahkan ataupun berlaku dengan sengaja. Bila kita ada kesalahan, kita sangat berhajat kepada orang-orang yang mempunyai pertolongan. Bukan? Naklah cari yang ni, tolonglah saya ni ada suatu kesalahan, tak sangka begitu jadi. Ataupun katakanlah nafsu saya ni tak terkawal. Hari ni saya sesat, tolonglah. Kalau kita nak minta tolong, bukan semua orang boleh tolong kan. Lalu kita ingat kepada situ, tok ngulu, tak apa, tok gawa, kata gila. Ataupun orang-orang yang ada hak boleh tolong. Ingat ke itu, ingat ke ini. Begitulah bila kita ni ingat pada syafaat, siapa yang boleh syafaat? Antara besar sekali kat Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Dan pula kebetulan dia pun jatuh sakit. Naklah pada syafaat. Lalu itulah mengalir air mata. Lalu tu dia terasa bahawa dia nak sembunyi tak boleh dah. Cinta rindu dia sangat nak sembunyi tak boleh. Kerana air mata selalu dia bertali. Sampai jadi tali. Macam tali lah air mata. Sebab tu dia kata adakah sengkok ulah orang yang rindu. Dia sendirilah. Tapi dia sampai dia dah kata begitu kita boleh ambil. Daripada perkataan dia tu mana begitu tiap-tiap orang yang rindu kepada sesuatu tak boleh nak sembunyi. Kadang-kadang dia tubik di mulut dia juga. Aku ingin benda itu, aku berkenan suatu perkara. Terlalu yang dia tak boleh. Tubik di mulut dia. Mula tu nak sembunyi. Aku nak oyak ke musarat jadi. Nak oyak ke musarat. Jangan oyak ke orang lain. Orang lain dia pula pun oyak ke musarat. Akhirnya buka habis. Kerana punca daripada tak terkawal dah. Lalu dia kata, adakah orang yang rindu tu sengkau boleh nak sembunyikan kasih cinta kerinduan itu? Jangan sengkau begitu. Nak kita sembunyi tak boleh. Sebab apa? Sebab dalil yang menunjuk tu banyak sangat. Antara lain tengok menangis selalu. Itulah kadang-kadang orang yang bila ada rindu kuat, mulutnya sebut selalu. Itulah di antara sebab isyarat dalam hadis itu. Kamu membanyakkan zikr Allah. Sehingga berkata orang munafik, yang gila. Mana kita lagi siapa tahap gila dia tak boleh sebut. Dah orang gila macam mana dia sebut. Itulah di antaranya bait yang keempat. Kemudian berikut pula. Laulal hawa lam turiq dam'an ala talalin wala ariqta li zikril bani wal alami. Sekiranya laula imtina'iyah, sekiranya fardu takdir, laulal hawa, kalau tidak ada cinta kasih, asal hawa. Ni kita dah bercakap hawa apa? Kemauan. Mau. Hawa. Mau. Dekat dengan luar saya panggil au. Kita mau. Kan? Hawa. Dan hawa juga kita sekali kita panggil hawa tak apa? Angin panggil apa? Hawa juga dah. Satu arti hawa. Hawa dingin. Mana hari ni hawa dingin. Angin. Ada juga dipakai arti. Maka dalam diri kita ni ada angin bukan? Tanah, air, api, angin. Nasir yang empat tu. Tanah, air, api, angin. Kenapa ada angin lah? Tiba serta angin dia. Mana ada angin? Angin itulah hawa. Hawiyah yahwa hawan. Wala tattabi'il hawa. Kan dalam Quran sedih dia. Di antara dia tuju kepada Daud. Ada banyaklah ayat-ayat yang seumpama yang seakan-akan itu. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Fahkum bainan nasi bil haqq. Fahkum bainan nasi bil haqq. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Hawa. Apa dia? Jangan dia ikut angin tu.
Sebab orang petani dia cakap macam mana orang petani? Kalau seorang tu saat ni tu sombong, angkuh, berasa besar ke diri, orang petani kata, oh dia tu amin. Kata ni cakap macam tu. Jangan kali guna. Dia tu tak ada macam amin. Okey, ada pula kata berangin. Tu. Maknanya angin dia tu nak besar. Angin dia tu nak lebih pada orang lain, pandang pada orang lain rendah. Oh, angin dia tu. Dia pakai mana celah. Angin yang ni kinanya pada sombong lah. Kerana sombong dia tu angin dia. Hawa. Sebab tu hawa tu kadang-kadang menjatuhkan Tuhan tu. Fayudillaka an sabilillah. Kalau mu ikut dia, menyebabkan ialah menyesatkan kau dari jalan Allah. Sebab tu kita kena kena mujahadahkan lawan dia hawa nafs. Kan? Hawa al-mail. Hawa main. Tengok. Pokok kayu, daun kayu. Bila ditiup angin, bukan? Jadi condong. Kita tak? Daun kayu. Balik-balik. Kalau dahan kayu kecil-kecil, ranting-ranting, bila angin kuat. Condong. Maka, dalam qalbi kita begitu. Bila kita ikut hawa, dia condong. Sebab tu kita mujahadahkan dia supaya condong dia tu ke arah yang baik. Condong memang sifat dia dah. Tak mahu condong tak boleh lah. Dia kena ada condong, tapi condong ke arah apa? Condong tu. Tengok pokok duduk tepi rumah kita. Nampak duk condong kat atas rumah. Tak boleh tahu ni pokok ni. Condong nampak duk condong atas pobon rumah ni. Kan? Bahaya. Kalau condong kat lain, tak apalah, boleh taruhlah. Masalah. Begitulah hawa kita ni. Mail condong dia tu. Muyul. Kita ada punya Arab cakap. Orang petani bercakap tu, muyul. Sini cakap tak muyul kita? Tak cakap orang petani cakap. Dia tu aku nampak duk muyul lah ke. Muyul kelima Arab tu. Ma la yamilu mailan wa muyulan. Jadi kan Melayu muyul. Bila kalau jemaah betul apa? Condong. Ataupun kalau kita masuk roh, cenderung. Kan bahasa surat guna kedua tu. Cenderung berguna bila buat ra condong. Kita fahamlah condong ni kalau pokok condong maka hati kita ada condong ke. Antara Zaid dengan Umar tu dia bergaduh dua tu. Mari orang ketiga condong dah ke mana? Sokong balik ni makna condong ke arah Umar. Orang ni sokong balik Zaid, condong ke belah Zaid. Hati dia. Jadi pentingnya condong tu sifat dia dah. Condong itu, condong ini, balik itu, balik. Sebab panggil qalbin, qalabah yakribu tu. Tapi condong ke arah mana? Sahabat tu panggil hanifan. Apa makna hanif? Ay ma'ilan ilal haq. Condong kepada yang sebenar. Itu dia apa? Dikehendaki. Hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Bila tafsir, apa makna hanifan? Ay ma'ilan ilal haq. Yang condong kepada hak sebenar, anil batil. Condong dari yang batil kepada yang sebenar. Itu mana kata condong ini ada sangat dalam hati. Oleh kerana kita kena tahu apakah hak yang diredai Allah dan apakah hak yang dimurkai Allah. Supaya condong hati kita kepada yang diredai, itu condong yang kita tu diterpuji. Lalu katanya laulal hawa, sekiranya fardu takdir, kalau tidak ada cinta kasih, masuk hawa tu engkau, itu isyarat pada kata alif lam tu ganti daripada dhamir berlaku atas ra'yi setengah ulama nahwu kata harus buang mudhaf ilaih si dhamir ganti dengan alif lam. Laulal hawa, asalnya laula hawaka. Syarat pada situ. Sekiranya kalau tidak ada cinta kasih engkau, cinta kasih engkau kepada kediri muta'alliq, kepada kekasih. Fardu kata kalau hati engkau tak cinta sungguh pada kekasih, jawabnya lam turiq
dam'an ala dalali. Itu jawab laula. Nascaya tiada menumpahlah engkau. Araqa yuriqu. Araqa yuriqu turiqu. Manakala dijazam dengan sukun turiqa. Bertemu dua yang mati hazab ya. Turiq. Lau lam turiq nascaya tiada menumpahlah engkau. Araqa yuriqu iraqa. Iraqatu damin, menumpah darah. Seperti di Mekah. Bila salah buat suatu perkara, kena iraqatu damin. Tapi kita rekah kata apa? Tak payah kata iraqatu damin, bayar dah. Kerak macam tu. Bayar dah. Kali ke bayar dah, bayar darah. Bayar apa darah? Beli kambing sembelih, menumpah darah untuk bayarkan kesalahan kita, kena denda, kena kifarah. Yang panggil iraqatud dami. Apa tamanya? Wajib atasnya oleh dam. Yang panggil kita dah. Lagi tak boleh apa tahu nak tu. Yajibu alaihi damu. Wajib atasnya oleh dam. Apa dam? Bayar dam. Apa dam? Darah. Ai iraqatud dam. Tu nak menyata kata araqa yuriqu arti menumpahkan. Kalau sekiranya tidak ada cinta kasih kau kepada kekasih, nascaya tiada menumpahlah kau akan air mata dam'an, akan air mata ala talalin, pada bekas-bekasan rumah yang runtuh. Itu satu terjemah. Ala talalin, pada bekasan rumah-rumah yang runtuh. Talal. Tu terjemah tu ada isyarat tu, sedangkan ala tapi terjemah pada. Ada isyarat pada apa kau tengok. Atau satu lagi kerana rumah-rumah yang runtuh. Allah susah nak kerti dia sekaligus dah. Balarah dia tu. Tengok di nota kaki satu dulu. Qauluhu nascaya tiada menumpahlah engkau, pada kalam Nazim rahimahullah ta'ala di sini iltifat pula. Paling pula. Paling apa? Iltifat berpaling daripada ghaibah. Sepatut nak katanya lam yurik. Rajak balik pada asabu tadi. Kalau tidak ada cinta kasih kepada kekasih, lam yurik nascaya tiada menumpahlah ia. Nak gitulah ia rajak pada sab tadi. Dengan mana asyik data paling pula dikata dengan lam turik. Iltifat pula daripada ghaibah kepada khitab. Muqtada zahir nak kata lam yurik, kerana barang yang telah dahulu oleh sebutnya tadilah. Mana barang telah lalu, pada kata kerana barang yang berlaku dengan dia oleh adat segala ahli adab. Itu kanaki barang yang telah lalu. Apa tu? Bahawa berkata ia di sini apa telaka. Dan adalah muqtada zahir bagi katanya rahimahullah ta'ala ayahsabu tadi. Kerana turut muqtada zahir. Muqtada zahir bagi katanya ayahsabu yang telah lalunya pada bait yang dulu itu. Muqtada bahawa berkata ia. Kalau mengaji barat, khabar adalah khabar kana lah. Bahawa berkata ia Nazim. Nak kata di sini pada ini bait ni nak kata lam yurid dengan ya ghaibah. Tapi tak halih kata lam turid pula. Dia panggil paling pula daripada muqtada zahir nak kata lam yurid. Nascaya tiada menumpah ia orang yang asyik. Tapi tak. Nascaya tiada menumpah engkau. Hei orang asyik salah itu. Itu untuk kita nak jadi ilmu nak wiriti dah ni, kita merajaah lah kita syarahnya dia tu. Kita nak wiriti lebih lanjut lagi. Mari tengok pula di nota kaki yang kedua tu pula pada bekasan. Ini satu lurah pula.
bekasan. Kadang-kadang kita cakap buang ba. Kesan. Ada kesan-kesan. Ada kesan. Asal penuhnya bekas. Bekasan. Ada pula kita buang nun. Hazah nun jadi bekas. Ada? Ni ada bekas. Ni ada bekas. Bila berbuang nun, bekasan. Kita buat ba, kesan. Ni kesan-kesan lama ni. Ni kesan-kesan. Ataupun ni bekas-bekas yang dulu. Ni. Itu baik. Jadi, katanya, pada bekasan rumah-rumah yang runtuh atau kerananya. Ini apa ni? Ini terjemahan ialah isyarat kepada bahawasa perkataan ala. Ala talalin kelimanya haraja dan asah ta'ala hatara ala lil isti'la tu dah jumlah atas tu. Supaya kita ni duduk atas kursi ni ala lil isti'la. Duduk atas kursi. Ya dia mohon di setengah orang kita pergi sebahak wahai kata tak kala istawa alal arsy ala lil isti'la. Tu duduk atas arah dia paknon dia asal lil isti'la. Ni sepatutnya terjemah katakan air mata atas bekas-bekasan rumah erutuh. Sepatutnya gitu tapi terjemah pada syarat apa tu? Itu nak menyatakan ala pada katanya ala talalin itu dengan makna zarfiyah. Ala dengan makna fi. Terkadang fi makna ala. Gitulah. Tu jumlah pada tu. Atau kerana tu isyarat pada apa lagi? Atau makna ta'liliyah. Ala ta'liliyah. Seperti walitukabbirullaha ala ma hadakum ala ta'liliyah. Hendaklah kamu ucap keagungan Allah, ucap kebesaran dengan bahawa kamu kata Allah Akbar. Bapa boleh kamu hendaklah mengucap keagungan ala ma hadakum ala ta'liliyah. Kerana ta'ala itu. Ma masdariyah. Ala ma hadakum ay li ajli hidayatihi iyyakum. Itu semua uslub dia ambil daripada nulah uslub balaghah Quran. Itu isyarat situ. Kerana bekasan rumah-rumah yang runtuh. Dia orang ni bila rindu kan, supaya kita rindu ke kampung asal. Ataupun kita rindu dia berasa kasih mesra sayang di tengah sepanjang tempat-tempat yang dimerosakkan. Kadang-kadang kita sayang tempat kita, kampung tempat kita dimerosak, dimerubuhkan oleh orang peganah. Kita pun pindah. Tapi pindah pun diri, pindah hati masih teringat-ingat. Tu bila ingat kampung asal, ada tanaman pokok kita, hasilan kita di situ. Mengata mahal apa? Ingat ke rumah lama. Ingat ke kampung hak dulu. Itu. Sahabat lama ingat kampung, balik kampung. Balik kampung kerana ingat. Balik pula dulu kampung ramai di sini tapi sekarang dah pindah habis dah. Ni pindah hidup di Batam, ni pindah beli rumah lain. Kebalik kita tengok ada lagi kesan-kesan. Tengok kesan-kesan mengalir mata ingat sila kita dulu. Ini balarah dia bercakap ni. Sekiranya kalau tidaklah cinta engkau kepada kekasih, macam tidak menumpahlah engkau akan air mata pada bekasan rumah-rumah yang runtuh ataupun kerana bekasan rumah-rumah yang runtuh itu. Lagi wala ariqta li zikril bani wal alami, dan kalau tidak ada yang demikian itu cinta. Kedua pula tu isyarat pada wa la ariqta, jumlah ariqta tu atas pada jumlah lam turiq, isyarat kedua mari. Dan kalau tidak ada yang demikian itu cinta, nescaya tiada berjaga oleh orang oleh engkau ketika disebutkan pokok alban.
apa pokok alban, dan iaitulah satu pokok yang harum baunya. Pokok leban. Tengok nota kaki pula turun ke bawah. Qauluhu, dan kalau tidak ada yang demikian. Ini hendak menyatakan bahawa sejumlah pada katanya Nazim rahimahullah, wala arikta ilah, itu diataf ke atas jumlah katanya lam turik dam'an. Jumlah itu ialah jadi jawab bagi katanya laula imtina'iyah. Ini panggil tu dalam istilah. Ini menyebabkan kita adik-adik pelajar-pelajar ni bersungguh dalam kita mengaji kaedah Arabiyah. Laula imtina'iyah, ada laula tahdidiyah. Dalam nahwu sebutlah di sana. Dan seperti demikian itu juga jumlah katanya wala a'aradtani baik bawah. Wala a'arad, kalau naik. Supaya juga maknanya atas pada jumlah lam turik, jawab laula imtina'iyah juga. Pada bait yang kemudian, seperti yang telah diisyarat kepadanya pada terjemahan dengan kata hamba, dan juga tiada beri pinjam akan kau. Wala a'arad, kalau naik. Lagi akan datang. Itu jaga ibarat. Nota kaki yang keempat, ketika disebutkan nascaya dan nascaya tiada berjaga oleh engkau ketika disebutkan pokok alban. Di sini pula hendak menyagakan bahawa salam pada kata li zikril ban, terjemah ketika. Biasanya terjemah bagi, untuk. Satu lam li lintifa', lam lil milki dan sebagainya, lil istiqa. Ada pun sini jumlah ketika. Ni nak nyata kata lam pada kata li zikril ban itu bagi makna tauqid. Banyak takdirnya ai waqta zikrihi. Li zikri mendapat dikata waqta zikrihi. Dia panggil lam li tauqid. Bandingannya seperti barang. Apa barang? Yang ni lam dengan makna tauqid yang ada pada hadis yang sahih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai dengan puasa dan berbuka puasa raya. Sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa in humma alaikum, hingga sampai akhir hadis. Al haditha ay waqta ru'yatihi, artinya puasalah kamu ketika lihatnya. Itulah tauqid panggil. Yakni lihat akan anak bulan Ramadan. Ketika lihat anak bulan Ramadan, puasalah kamu. Wa afdiru li ru'yatihi, dan berbukalah kamu bila? Ketika lihatnya. Li ru'yatihi, ketika lihatnya. Rajak klik pada qamar. Atau pada ni hilal. Yakni lihat anak bulan Syawal. Jadi tepat nak mari syahidnya lam pada li ru'yati dengan makna lil waqt lit tauqid. Sebab tu setengah tafsir inda. Maka kalam syair ni pun begitulah, wala arikta li zikri ay inda zikri, ataupun waqta zikril ban wal alami, nascaya tiada berjaga oleh engkau ketika disebutkan pokok alban, yang satu pokok yang harum baunya, dan ketika disebutkan bukit alam. Bukit ia adalah keduanya, mana pokok pokok alban dan bukit ia adalah kedua itu pada tempat kekasih. Dia orang bila cinta rindu ni, bukan dia rindu cinta pada Tuhan punya Tuhan saja. Siapa ke rumah dia pun tengok rumah pun, nak itu kan? Tengok ke pakaian pun, tengok ke kenderaan dia pun, cita weh. Tu je macam orang gila bayar lah. Tengok pakaian pun Allah. Boleh pakaian tu tak ada belah, tak boleh tuan pun boleh pakaian tak boleh. Boleh baju tak pada Allah. Tengok tu lah. Itu.
Ini dia dak cerita apa dak menyatakan kerinduan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tingginya. Begitu tingginya, hebatnya. Baik. Supaya kita lah tengok bila kita pergi sebut sebeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu dah kalau ada ayat sejarah Rasulullah itu ke mengalir air mata. Apalagi ia dikejam, ia dianiaya, sedih ganti. Itu dia. Bila sebut sifat-sifat kelebihan dia, sifat kecintaan dia kepada umat kita Allah. Itu dia lah. Ini. Itulah dia buat perbandingan. Lagi wala a'arat kalau na'abratin wa dhanan. Atas klik pada lam turid bagaimana menyata dah tadi. Lalu tu kembali balik. Sekiranya kalau tidak ada cinta kasih, nascaya terbatas dan juga itu isyarat dah. Dan isyarat kata jumlah tiada beri pinjam ni atas pada kata tiada menumpahlah kau. Jadi kedih kalau tidak ada cinta kasih kau kepada kekasih itu, nascaya tiada beri pinjam akan engkau. Wala a'arat beri pinjam. Kalau kita mengaji fiqh, bab cara ke babul i'arah. Apa i'arah? Bab beri pinjam. Kita mengaji di sana. Orang yang meminjam barang, nama musta'id. Orang yang minta pinjam. Tu barang yang beri pinjam, panggil mu'id. Pinjam, i'arah. Itu dia. Barang yang dipinjam, musta'ad. Dia kata mengaji fiqh. Lurah. Wala a'aratka. Dan tidak nascaya tiada beri pinjam akan engkau syarat pada kah maf'ul yang pertama muqaddam. Launai abratain wa dhanan, akan dua bagai air mata dan kesakitan. Dua bagai, satunya air mata dan kesakitan. Tiada beri pinjam akan kau oleh dua bagai asal launain dua warna. Sah kan? Laun warna, patut tasniyah. Nasak dengan ya launaini. Dua warna, dua bagai, dua macam. Patut idhafah kepada abratin, hazaf nun. Launai abratin. Asalnya launaini li amratin, lepas tu kerana idhafah hazaf tu launai amratin. Manakala wadhanan anasa atas pada launai itu sendiri. Tiada beri pinjam akan kau akan dua bagai air mata dan kesakitan oleh fa'il muakhar dia panggil zikrul khiyami. Zikra musim maksur oleh oleh ingatkan segala khimah. Khiyam jamak pada khimah. Tak beri pinjam lah kan kau oleh ingatkan. Ini nak menyatakan katanya zikrul khiyam itu fa'il muakhar bagi katanya a'arab. Dan katanya launai itu maf'ul yang kedua baginya. Seperti yang diisyaratkan pada terjemah. Macam mana? Tiada beri pinjam akan engkau. Itu maf'ul yang pertama. Launai abratin akan dua bagai air mata. Itu maf'ul yang kedua. Tak beri pinjam oleh ingatkan. Ingatkan siapa? Akan segala penduduk pada itu khiyamah. Itu dia mudah. Ingatkan segala penduduk pada itu khiyamah. Jadi idhafah zikra kepada al-khiyam situ. Idhafah mana fi. Tapi kena kedil lagi mudah. Zikra ahli khiyam. Ingatkan penduduk ahli khiyamah pada khiyamah itu. Allah balaghahnya dia ni. Jadi semua tu dia menyatakan kerinduan yang sangat tinggi, cinta siapa ikut ingat ke apa pun ngali air mata.
Ingat ke suatu benda pun ngali air mata. Itulah. Sebab tu kadang-kadang yang kita bila kita tinggal ke apa halaman dah. Baca tengok sekali kita berasa sedih ganti orang yang kena hijrah. Tak boleh duduk kampung dia dihalau, dia ancam, dia apa kita tengok berasa tolong sedih ganti. Kasihan dia. Pada tu kata kalau kita macam mana? Kalau kita macam mana? Itulah begitulah. Ni apa yang kata kasih mesra antara kita sama kita tu begitu. Bila kita tak terima kita doakan semoga-moga Allah ampunkan atas kesalahan kita dan mereka, dan juga semoga-moga Allah menselamatkan. Itulah antaranya kasih mesra kita lahir latimu ad-du'a bi zahril ghaib. Kita doa di belakang mata. Yang bi zahril ghaib itu tanda kita ada kasih mesra antara kita sesama kita, apalagi dengan Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah 3 bait syair bagi Imam Al-Busiri dalam menyatakan kasih cinta. Kait yang paling depan tu masih lagi sakut dengan ni. Fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i wassaqami. Tidak halih cakap, tapi tu natijahnya itulah. Ada sebut tentang kasih cinta. Dia bila kasih siapa tahap mabuk dia panggil mabuk. Dia panggil apa dia? Itulah timurnya gila, gila. Sebab kita buat apa-apa ada siapa tahap gila. Kita mengaji siapa tahap gila kau mengaji tak nak duduk. Apa maksud tak boleh duduk? Gila kau mengaji. Supaya gila kau apa-apa sajalah. Gila satu orang pasal gila cari binatang. Cerah pagi masuk hutan. Tak boleh duduk di kerja. Satu gila dia. Ada orang tani kata, ya tu tengah-tengah duk gila kau mengaji tu. Orang tani cakap lagi tu. Sini cakap lagi tu. Cakap juga. Dia tu gila benar kau mengaji dia. Tak duduk, tak mengaji, tak boleh. Gila kau mengaji. Sebab itulah kelimah gila selalu digunakan. Siapa yang kata ke Nabi-Nabi kata gila tu? Tapi morak mereka tu gila menghinakan. Tu tepat salah tu. Siapa Allah Ta'ala nafikan nun wal qalami wa ma yasdurun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Mu bukan ya gila Muhammad. Orang dah kata mu gila. Maka murak gila mereka tu gila hak yang apa dia keji tu. Ada pun gila dengan mana cinta rindu kepada sesuatu, apalagi kepada yang diperintah oleh Allah. Hak tu dipuji. Itulah petani guna dia tu tengah-tengah ada gila ke burung. Dia bela burung duduk tempat burung. Cari dek mana no? Dia tak pak burung tengah gila ke burung tu. Gila ke burung. Orang gila ke main. Lepas tu juga, tak boleh duduk tak main demam lah. Dia kena pergi main. Tu gila ke main. Itulah kelimah tu dah. Habis. Itulah sebab tu isyarat adalah dia kata kamu membanyakkan zikir sehingga mereka kata kepada kamu itu gila. Nampaknya cukup dulu setakat itu. Fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i wassaqami. Lepas tu ada masuk kita nak tamat jam berapa? Jam 11. Jam 11 bermakna lagi 25 minit. 25 minit ataupun 20. Ya, kurang lah tu.
Boleh? Kalau ada. InsyaAllah boleh. Kalau nak bertanya terus dengan apa-apa boleh. Jika ada soalan, kemusykilan apa, insyaAllah. Ya, nak terus selalu lah. Tak berlapik-lapik dah pakai terus selalu. Nah. Ya Allah, insyaAllah di sini ada satu soalan. Mengenai wakaf. Adakah boleh ataupun adakah duit kita mewakafkan sesuatu dengan duit contoh, kita bagi duit, kita tanya duit wakaf aku boleh untuk masjid dan sebagainya, insyaAllah. Tu dari segi lurah kita bercakap macam tu nak. Wakaf duit. Nah, sebenarnya kita masukkan masjid. Kita jadi mana kita masukkan buat kebaikan atas masjid. Maka maklum bagi kita masjid adalah sudah diwakafkan. Sebab tu di segi panggilan kita kadang-kadang kita panggil juga nak beli tanah wakaf. Kalau murak zohir begitu, baru wakaf tak sah dibeli. Betul tak? Zohir tu bukan murak, tapi cara bercakap tu gitu. Pungut duit nak beli tanah wakaf. Dia tanya, nak beli macam mana tanah wakaf? Ni nak bahas apa dia panggil. Nak tahu kata bukan murak. Ni pergi cakap lagu ni az-zahir laisa bi muradin. Sebab kalau zahir beli tanah wakaf, zahir tak sah lah kerana tanah sudah diwakafkan, dah hilang milik dah. Nak sah jual beli, mestilah mabek itu kena milik bagi si baik. Ataupun tak milik Pak Malik pun dia adalah wakil bagi baik. Itu kan? Bermakna kata dia adalah milik dia. Tu tak usahkan nampak tak milik langsung. Hatta barang najis tak panggil milik. Panggil iktisah. Nak jual beli secara mana zahir tak sah juga. Kerana syarat mabek nak sah jual beli tu kena suci. Kalau barang najis tak sah jual beli. Yang nak akad dengan jual beli tak sah. Bila nak akad jual beli tak sah. Tak sah jual beli, tak sah juga hebah. Ghaliknya begitu. Ghalik. Ada juga yang menyalahi ghalik. Yang dia kata tiap-tiap tak sah jual beli, tak sah hebah. Tidak. Dia panggil tu aghlabiyah. Ada juga tak sah jual beli tapi sah hebah dah. Seperti biji beras 2 biji. Mana biji beras 2 biji, biji jagung 2 biji. Tu tak sah nak jual. Sebab tidak ada nilaian harga. Beras 2 biji harga apa? Sedangkan beras tu milik kita. Milik kita. Orang nak buat curi memang tak boleh 2 biji tu. Kerana milik kita. Kita nak jual tak sah sebab tidak ada nilaian. Pada syarat Allah nak letak harga berapa 2 biji beras. Terpanggillah dia tu tak sah jual beli. Tapi hebah sah. Tu nak tahu. Bukan tiap-tiap yang tak sah jual beli semua tak sah hebah. Ghaliknya barang tak sah jual beli tak sah hebah. Itu bila barang bukan milik, kita nak jual tak sah, nak hebah pun tak sah. Baik. Kemudian apabila seorang tuan punya tanah dia wakaf, aku menjadikan tanah ini wakaf. Sama ada am ataupun khah atau bina masjid. Wakaf atau jadikan madrasah, surau, kubu, maqabir muslimin, sebagainya lah. Jadi apabila kita lapar kena dengan hukum syarak, barang tu hilang daripada milik kita sebab panggil waqful lillah. Hilang daripada milik kita bahasa syarak. Bila hilang pada milik, kita asal tu punya. Nak jual tak boleh lah. Sebab hilang milik dah. Maka balik orang yang mauquf alaih, orang yang diwakaf ke atasnya wakaf khaf. Aku menjadikan tanah aku ini wakaf untuk jadi ke madrasah ke atas si Khalid dan anak cucunya.
Maka Khalid mauquf alaih yang khas. Maka dia juga tak boleh jual. Sebab bukan milik dia. Kita tuan asal tak boleh dijual kerana hilang dah milik daripada kita. Cuma balik mauquf alaih dia berhak ambil manfaat bagi wakaf itu kerana mauquf alaih khas. Dia boleh ambil mauquf manfaat pada bagi jadi wakaf itu. Tapi dia nak jual juga tak boleh. Tiba-tiba pergi kata nak beli tanah wakaf. Hai, macam mana beli tanah wakaf? Az-zahir laisa bi murad. Apa murad macam mana? Muradnya pungut duit siapa dia ada dengan suka rela nak masuk ambil habuan. Tu dia nak bantu, silakan. Beri kepada orang yang berkenaan. Orang ni pungut. Pungut tak ada jadi milik apa. Ju pungut je, tengok ke pungut zakat tak ada jadi milik dia, dia pungut. Dialah orang yang bertugas bagi dia pungut ambil. Lepas tu dialah buat belikan sebidang tanah. Masa beli tanah nak wakaf lagi. Beli akak jual beli siap dengan tuan punya, maka orang ni dah siapa berlapakat boleh jadi wakaf. Lepas tu kata nak beli tanah wakaf, ni tangga atas majal bi'tibari ma ya'ulu ilai. Majal mursal. Apa majal? Tanah tak ada wakaf lagi. Kalau wakaf dah tak sah beli seperti tadi. Tapi nak beli tanah itulah akan dijadikan dia tu wakaf. Dengan mereka kata beli tanah wakaf. Ni tangga majal bi'tibari ma ya'ulu ilai. Supaya pergi potong baju. Potong baju, cari bila baju. Potong tak? Apa mana potong? Pergi jahit baju. Jahit apa lagi baju? Siap dah tak jahit dah lah. Kita beli kain 2 elok, 3 elok. Lepas tu pergi gunting-gunting. Jahit akan jadi baju. Ringkas kata jahit baju. Tu pai majaz bi'tibar ma ya'ulu ilai. Kalau lagu tu sah lah muraknya. Maka kita cakap kata nak beli tanah wakaf. Tu muraknya gitu dulu. Banyaklah kelimah-kelimah yang kita bercakap betul majaz. Makna zuhir tak sah banyak sekali. Tapi bila lah Quran kita pakai zuhir tu rusak tu. Tempat makna majaz kita pakai makna hakiki. Mutasabihah kita pakai makna zuhir. Tu tempat tu satu sebab bagi sesat jalan tu. Tu kita faham dulu bahasa-bahasa kita. Bila faham gitu, faham. Begitu juga minta zakat naik masjid. Mana asnah 28 masjid tak ada. Murak macam mana? Muraknya orang tu ya berhutang untuk nak buat masjid. Berhutang dengan kedai. Lekat hutang lah 100,000 umpamanya. Maka dia tu gharib. Gharib. Bila gharib, bolehlah zakat yang ada bagi kepada gharib. Gharib dia boleh terima sekadar hutang. Lekat 100,000, dia terima sekat 100,000, bayar hutang. Tu dikatakan tak kalau hutang berkaitan dengan buat masjid, dengan rekah kata zakat naik ke masjid. Tu rekah kata zakat masuk masjid. Katakanlah macam-macam bahasa, tapi muraknya itu. Lepas tu ada bahas zuhir. Mana zakat boleh pergi ke masjid sedangkan masjid tak ada asnah lapan. Baca ayat lah weh. Innamas sadaqatu lil fuqara. Tak ada wal masajid. Kata gila. Kalau geger. Itu masalahnya. Sebab itulah setiap bahasa kita cakap faham situ dulu apa murak. Lepas tu bagi bentang dengan hukum. Banyak al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Kita nak menjatuhkan hukum satu-satu kena gambar dulu. Tasawur dulu rupa masalah. Sebab tu hakim buat keputusan dia kena duk periksa dulu lah. Maklumat itu ini periksa halus. Nyata dah dengan capa dengan ketanah cukup siap. Jatuh hukuman salah. Sikit je pok tu baik. Sah. Tidak sah. Sikit je hukumnya. Kan hukum mana memutuskan. Sebab tu dia tanya apakah hukum? Banyak sekali apakah hukum? Apakah hukum? Kau dulu hukum ni. Periksa dulu. Itu dia itulah. Kalau gitu kita kembali kepada apa tadi? Apa tadi? Rupa soalan tadi pada cuba ulangkan lagi. Rupa sana. Ulang sana.
wakaf apa? Wakaf duit, adakah boleh dengan duit tu kita sebagai wakaf inilah duit wakaf aku macam masjid, manfaat dia macam tu. Inilah aku menjadikan duit ini wakaf atas masjid. Bermakna kata kita menjadikan duit ini masuk jadi hak masjid. Maksudnya gitu lah. Hak masjid. Mana maksud kata aku menjadikan duit ini wakaf masjid. Terekah kata gitu. Muraknya kita masukkan duit ini ni untuk menjadikan hak masjid. Lepas tu masjid perlu kepada apa tu? Serah pada nazir lah. Serah pada nazir lah nah. Perlu masjid perlu kepada apa, nak buka masjid ke nak baiki, nak apa rusak apa ke apa, serah pada nazir aja. Mana ni hak masjid. Tu maksud kata wakaf, duit masuk masjid. Ataupun tengok orang petani cakap duit masuk masjid. Duit masuk masjid. Sebab ada setengah duduk dalam kotak dah. Hari Jumaat sebagainya tulis ni. Ni hak masjid. Maka dia masuk letter ni jadi utah dia dah tu. Apa keperluan masjid. Tu muraknya. Aku menjadikan duit ini wakaf masjid. Maknanya duit ini jadi hak untuk masjid. Maka masjid ni adalah wakaf. Tu muraknya gitu tu. Ya. Baik. Satu lagi boleh lagi? Ya. Katanya berkenaan tentang orang yang berbekam. Orang berbekam. Orang tersebut dia proses dia bekam. Mula-mula dia akan sapukan minyak di tempat yang tidak dibekam. Kemudian dia akan cucuk dan keluar darah. Maka darah tu akan bercampur dengan minyak. Jadi lepas dia selesai bekam, dia bersihkan pakai tisu sahaja. Kemudian dia tak minyak. Kemudian dia sembahyang. Maka adakah sembahyangnya sah sebab dia tak basuh pakai air ataupun sebagainya? Baik. Jadi maklum berbekam hijamah. Berbekam. Jadi isak darah kah di kepala kan? Di kepala tu panggil berbekam. Kalau di atas belakang kot tubuh tak panggil pula berbekam, nak panggil apa? Kalau kot tubuh panggil berpetik. Isak yang sama ya. Kalau zaman dulu kan dengan tanduk kambing umpamanya. Ni panggil hijamah berbekam. Kalau kota belakang ni tu panggil berpetik fasd. Cerita yang sama lah. Isak darah. Mengeluarkan darah. Jadi kita dah maklum. Darah. Kalau sedikit dimaafkan. Ni darah. Bila banyak. Itu apa yang kata najis. Sedikit dimaafkan sedikit. Darah tu banyak. Lepas tu soal rupa masalahnya sebelum pada nak gunakan alat dia lama minyak dulu. Minyak yang maksud tu minyak apa tu? Minyak urut biasa. Minyak urut biasa lah. Lepas tu kalau di soalnya utuh apa minyak tu? Nak bagi supaya bila kita tarik darah tu dia tak sakit kulit dia. Macam kita nak cocok tu. Ubat apa sini panggil? Ubat kebah. Panggil ubat kebah sama dengan petani. Bubuh ubat kebah cocok. Jadi tahan sakit. Bukan tak sakit langsung sik juga. Dapat berkeru. Tengoknya boleh tahan. Boleh tahan. Untuk nak tahan daripada sangat sakit. Terkadang tak sakit langsung pun ada. Ada kadang-kadang orang yang cocok. Sudah dah kita tak sedar. Sudah dah. Kadang-kadang kan. Yang sebab masuk ubat yang mengkebaskan. Lalu panggil ubat kebah. Ubat kebah. Isnak majak kepada dia tu. Ubat kebah. Bila kena ubat ni, mengkebahkan orang ni. Bila kebah tu cocok tak sakit. Begitu juga cara berbekam pun dia ada minyak juga. Untuk nak menahan daripada sakit tu. Gitu. Ketika dia isak darah. Tu tujuannya. Sebabnya kebiasaannya tak ada lama minyak tu. Kebiasaan tapi adalah timbul cara untuk nak mengelakkan sikit daripada sakit tu lama minyak. Tak apalah. Lama minyak. Minyak tu minyak suci kan? Suci katalah. Bila dia isap darah tubik tu, maka darah tu kenalah pada kelilingan tu kan. Kena. Tak apalah.
setelah dibuangkan alatnya, tak ada basuh dah. Sapu je. Lap pakai tisu saja. Itulah sapu lap dengan tisu saja. Baik. Lepas tu orang panggil tepak najis tu. Kalau kira hak kita ni kena apa? Kena menyuci dengan basuh dengan basuh. Lain pada kalau kata tepak istinja dengan air kecil, air besar ni harus dengan umpama batu Umpama batu. Bermakna tak basuh pun tak apalah. Bila kita sapu umpama kertas tisu, tapi dengan syarat dia sebut dalam bab istinja lah. Kita fardu kata bila cukup di sana. Tak apalah tu, dia panggil dihukumnya bekas najis tapi dia dimaafkan. Tak payah kita basuh. Hingga ada masalahnya mana afdal basuh dengan sapu umpama batu. Kata setengahnya afdal sapu, ada afdal basuh, kerana basuh ini boleh menghilangkan ainnya dan sifatnya. Bukan sekadar menghilangkan ain saja, sifat-sifat menghilang. Ada pun kalau sapu umpama batu, tisu zaman sekarang ni menghilang ain saja, ain najis tu, tapi sifat dia tak habis, yakni bau tu tak habis, tapi dimaafkan. Itu bab istinja tu. Ni maksud dalam bab menyucikan najis, lain pada tempat istinja. Maka tu menyuci dengan cara basuh. Tiba-tiba lap saja, tidak basuh. Sedangkan darah banyak, gitu tak? Maka untuk kita nak menjadi apa dia, lebih ihtiyat kita basuh lah. Walaupun ada setengah-setengah mazhab tu dia panggil kata suci dengan disapu pintu kena, dan juga pada sapu kering. Ada juga. Tapi hak kita tu kita buat gitulah lebih baiknya. Kau tanya sekali lagi. Kita tanya bagi si pembekam tu sendiri, macam mana kalau kita basuh? Kau tak boleh basuh. Dia kalau lepas kita selesai bekam, dia diletakkan syarat lepas 3 jam boleh basuh. Sebabnya kalau kita basuh, takut air sejuk masuk dalam lubang bekam tu, dia boleh menyebabkan demam. Pula tu panggil darurah dah pula dah. Apa cik nak tanya satu ke satu, ya anda yang banyak sangat. Tahu? Tu dia tu. Itulah kalau sekiranya baik. Kalau kita kata fardu katakanlah ada jalan keluar lagi masalah. Tanya lagi, doktor, boleh tak kalau kita kata kita nak, tapi kita ambil alat, kita tepek ke di tempat itu. Katakanlah cari jalan keluar ni. Kita ambil tepek situ, kita basuh keliling kelalanya. Macam mana? Kalau tak boleh, itulah lebih baik. Supaya senang hati. Tak boleh sama sekali. Tak boleh sama sekali. Tak ada masalah. Ada arah. Tak ada arah dah. Itu mana kita seeloknya kita berbicarakan dengan ahli bijak pandai yang mahir dalam medan tu. Orang medan tu dia mahir lah. Ini bahaya, ini tu dia. Maka sebagaimana kita maklum, bila sebegitu, bab najis ni dah sempit sikit pada bab lain. Tengok bab hadah. Walaupun ada hadah, masalah kekotoran, tapi dia panggil hak ni sempit sikit. Saya tengok masalah. Kalau kita ada hanya kain sehelai sahaja untuk kita menutupi aurah. Tetapi bila kita duduk di suatu tempat, umpama dalam penjara, tempat tu katalah tempat yang najis, mutanajis masalan, mutanajis tapi kering. Apabila kita tidak berlapik, mana sentuh tempat najis tu. Lalu tu kalau kita hampar ke hamparan, kita selamat daripada bersentuh tempat najis, kan? Tapi kita membawa kepada bertelanjang. Sedangkan syarat nak sah semaya juga kena tutup aurah, warna aurah. Tapi kalau kita ra'i ke tutup aurah, menyebabkan kita semaya pijak di atas tempat najis. Kalau kita hampar, kita bertelanjang. Mana nak ra'ikan? Kita mengaji nak ra'i yang mana? 1, 2. Nak ra'i yang mana 1? Kena ra'ikan hukum najis. Lalu tu kita telanjang.
Apa? Semayang. Tu dia kan besar ubat najis lagi. Tu dia. Telanjang apa? Oh, pas telanjang ada tengok. Haram kena tengok. Tu dia. Dia dah tengok. Aku nak semayang ni. Ada orang pinjam kain. Tak wajib terima. Bermakna bila tak wajib terima kan, boleh kita semayang telanjang sah. Sebab apa boleh tak wajib terima? Kerana nak jaga besar sangat bangkitan. Dia panggil al-'izam al-minnah. Besar bangkitan. Ya manusia ni dia tolong, bahawa tak kena dengan dia hari tu, mung semaya aku beri kain. Macam tu lah. Tu dia. Dipinjam tu. Tu dia antara lain kan. Itulah dia tak nak menyata apa tadi. Iaitu hukum bab najis ni besar sikit. Oleh yang demikian kita tanya kembali kepada doktor. Bagaimana doktor sekiranya kalau kita ambil suatu kita tepek di situ sikit supaya kita nak basuh keliling kelalanya. Itu dia. Kalau basuh biasa gitu nanti masuk dalam lubang tu bahayanya. Itulah di antara lain. Tu. Macam kita luka kan. Kita luka lah. Luka di anggota. Luka di kaki, bukan di anggota tayamum. Masalah kan? Tu tak nak. Apa dia? Bila kita tayamum, tempat masalahnya kerana tayamum nak ganti tempat luka. Lepas tu, bila kita kita tayamum ganti tempat luka, nak soalnya adakah sembahyang kita tu diadah kena sembahyang lagi lain kali ataupun cukup gugur dengan tayamum itu. Tapi tafsir macam mana? Masa kita hantarkan penepek pembalut di atas luka tadi tu, kita ada wuduk. Dia panggil hantar di atas tuhur. Dia sampai pula penepek pembalut yang kita hantar tu sekadar memegang luka saja, tidak lebih. Kita kata luka panjangnya balut lebih likung. Tu lebih lah. Sekadar memegang. Tu apa pula? Apabila begitu, maka tak wajib kita ada bila dia anggota bukan anggota wuduk yang bawa luka di kaki. Kerana situ anggota tayamum. Anggota wuduk saja. Ada pun kalau luka di anggota tayamum macam di muka dan di tangan, itu kena ada mutlaqah dengan tak tafsir lagi. Tidak. Dia nak kata itulah besar masalah tadi bab najis. Oleh jadi makia kita pulang ke situlah. Kalau sekiranya doktor tak boleh, semata-mata tak boleh. Tu apa masalah bab darurah lah pula. Maka kita sebenarnya dengan keadaannya kita tu dah belum dengan najis. Tapi kerana darurah tadi. Ad-darurat tubihul mahzurah. Lepas pada tu bila kata habis hilang 3 hari, dia kata boleh setakat 3 hari. Setakat 3 hari. Maka tu rupanya nadir. Jarang tu. Bila nadir itu pergi pada keadaan an-nadiru wujuduhu kal adam. Pula. Itu kita yang ada. Arti wala bagaimanapun kita tidak tinggal solat. Tu kita orang mukmin lah. Walau susah payah macam mana pun kita tak tinggal solat. Baik. Janjian kita pun sampai. Kalau mengikut jam tu belum sikit. Tapi kalau jam di tangan saya ni sampai. Lepas kita nak makan mana tu? Pakai jam ni. Begitulah sekadarnya untuk kali ini dan semoga-moga kita diselamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan melanjutkan umur usia kita dalam keadaan sihat wal afiah dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta inayahnya di atas amal yang saleh serta pula dengan hati yang ikhlas bersih semata-mata kerananya dan dengan kesihatan dan umur kita dipanjangkan, semoga-moga dapat kita bertemu lagi di lain kali insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kali ini cukuplah sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تحينا في غفلة ولا تأخذنا عن غرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.